Bismillahirrahmanirrahim. Okey, malam ni jadi nak cerita pasal kisah Nabi lagi. Tajuk dia peristiwa luar biasa. Okey. Tiap kali kedatangan bulan Rajab, orang-orang Islam akan segera mengingati peristiwa Isra' dan Mi'raj, perjalanan malam dari Mekah ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tu Palestin. Dan perjalanan naik ke langit Mi'raj telah membawa cerita-cerita kebesaran Allah. Umumnya kita sudah mengetahui mengenainya. Pada hari sekembalinya Nabi dari perjalanan itu, baginda termenung memikirkan apakah reaksi orang ramai di atas berita itu. Seketika baginda duduk itu, Abu Jahal menghampiri dan bertanya, Ada apa perkabaran baru? Ada, jawab Nabi SAW. Kabar apa? Tanya Abu Jahal lagi. Malam tadi aku dibawa pergi, jawab Nabi. Kemana? Tanya Abu Jahal. Ke Baitul Maqdis, jawab Nabi. Dan sekarang engkau berada di sini? Tanya Abu Jahal melanjutkan pembicaraan mereka, dan beliau kelihatan bertambah gairah untuk lebih mengetahui cerita baru itu. Di hatinya sudah terlintas yang jika cerita ini dibawa ke depan ramai orang, sudah pasti Nabi akan diejek kerana cerita yang sangat ajaib itu. Abu Jahal pun berusaha mengumpul ramai orang untuk mendengar cerita Nabi. Maka berceritalah Nabi mengenai perjalanan malam itu. Reaksi mereka berbelah bahagi. Ada yang kehairanan, ada yang sekadar bertepuk tangan, ada yang mengejek dan memperli baginda. Dalam pada itu ada pula orang yang menyampaikan berita itu kepada Abu Bakar. Percayakah engkau? Tanya orang itu. Apakah benar ceritanya begitu? Tanya Abu Bakar pula. Ya, benar. Kalau benar, maka benarlah segala ceritanya, jawab Abu Bakar tanpa kesangsian lagi. Maka itu Abu Bakar digelar Siddiq, iaitu yang membenarkan dengan sungguh-sungguh. Orang ramai masih berkumpul mendengar cerita Nabi, dan ada yang bertanyakan untuk membuktikan kebenaran cerita mengenai sifat Baitul Maqdis. Maksud dia Masjid Baitul Maqdis lah. Allah telah memperlihatkan masjid itu kepada Nabi, maka mudahlah baginda menjawab segala pertanyaan. Mereka juga meminta lain-lain pembuktian, dan Nabi SAW menerangkan mengenai satu kabilah dalam perjalanan yang telah kehilangan seekor unta tetapi ditemui semula. Nabi memberi salam kepada ketua kumpulan itu, dan apa yang mereka bawa. Iringan unta itu akan sampai pada hari itu. Akhirnya rombongan itu sampai dan mereka bertanyakan bagi membenarkan cerita Nabi. Malahan ketua kumpulan itu masih mengenali suara baginda. Sungguh pun cukup bukti dan dibenarkan, namun mereka masih menganggap kejadian itu sihir belaka. Kerana ditanya, maka baginda menceritakan apa sebenarnya yang dilihat dan terpulang pada mereka untuk mempercayainya. Peristiwa Isra' dan Mi'raj sebaliknya telah memperkukuhkan tekad Nabi SAW. Perintah solat telah datang dan umat Islam melakukan dengan bersungguh-sungguh dan tertib. Manakala itu suasana di Mekah bertambah kritis dan pihak Quraisy kini sudah memutuskan hendak membunuh Rasulullah SAW. Akhirnya perintah Allah datang menyuruh Nabi berhijrah. Lepas pada Isra' Mi'raj itulah yang Nabi SAW dengan orang Islam dia berhijrah pergi Madinah. Itu yang ada di lagu ni tak? Satu Muharram detik permulaan. Dan dengar lagu tu kan? Tak sekolah ada dulu dengar kan? Perpindahan tahun Islam hijrah.
Biar tidur lah. Jadi cerita Isra Mi'raj ni dia jauh tau kak. Zaman dulu tu kan tak ada kereta kan. Dari Mekah sampai Batu Maghrib sampai Palestin tu jauh sangat. 1000 km lah lebih kurang. Lebih 2000 km tu. Tapi Nabi SAW boleh pergi dalam satu malam je. Dia pergi Batu Maghrib, lepas tu naik pula pergi langit jumpa Allah. Lepas tu turun, lepas tu balik ke Mekah. Nabi pergi naik apa? Jibril bawa naik buruk. Ya. Yang batu tu ke? Itu batu tu yang dekat Palestin tu. Yang itu batu tu dia kan terapung kan. Masa Nabi nak pergi naik langit, batu tu nak ikut. Tapi Nabi tak kasih. Nabi tak bagi, kata berhenti. Kau jangan ikut, duduk sekarang. Lepas tu batu tu tergantung je kat situ, dia tak nak turun dah. Dia biar je kat situ. Kenapa nak? Wah, dia dekat Mekah. Palestin. Masa tu kat Mekah tu yang tu apa tu kotak besar tu Oh, kotak besar tu Kaabah. Dalam dia adalah macam-macam barang, minyak wangi ada, barang-barang lain ada. Dia dengar tak pernah masuk. Itu Kaabah tu kiblat kita, panduan je, bukannya kita sembah Kaabah tu. Kaabah tu dia tengah-tengah. So semua orang dalam dunia ni macam-macam arah dia akan kiblat, menghadap kiblat. Kiblat ni panduan. Bukan batu tu ada dekat Mekah ke? Itu batu Hajar Aswad. Batu tu daripada syurga. Masa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail buat Kaabah, ada satu bahagian ni dia macam kosong. Jadi malaikat bawa turun batu untuk Nabi Ibrahim, Nabi Ismail letak batu Hajar Aswad tu, letak kat situ. Okey. Okey, malam ni esok kita sambung lagi cerita pasal lain pula Okey? Dah. Buka ni kemas lipat sajadah ni.